Muhammad SAW telah memberikan contoh dan ajaran yang lengkap mengenai perniagaan. Baginda juga adalah contoh usahawan yang berjaya. Baginda meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan perniagaan mengikut syariah dan juga seorang khalifah iaitu ketua negara yang telah memberikan tauladan dalam mengatur pasaran. Oleh itu, konsep perniagaan mengikut contoh dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW boleh disusun semula sehingga dapat diaplikasikan pada masa sekarang. Konsep perniagaan tersebut telah terbukti membawa kejayaan kepada perniagaan baginda dan juga para sahabat secara individu maupun konsep perniagaan ini juga menurut ekonomi moden iaitu Adam Smith dalam The Wealth of Nation telah membawa umat Islam ketika itu kepada suatu perekonomian yang maju. Agama Kristian juga menekankan sikap murah hati dan ihsan ke arah kehidupan yang baik di akhirat kelak. Kebanyakan perbadanan dan organisasi amat aktif dalam kegiatan kebajikan dan menyalurkan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada golongan yang memerlukan. Ini selaras dengan ajaran Yesus yang menyarankan supaya manusia menyayangi antara satu sama lain. Menurut ajaran agama Kristian, prinsip yang utama dalam sebarang kegiatan perniagaan adalah dengan menjaga maruah dan kehidupan manusia walaupun ini mungkin akan menjejaskan keuntungan yang diperolehi. Okey, pertama sekali adalah tentang etika perniagaan. Saya akan membentangkan tentang etika perniagaan. Sebelum itu, kita hendaklah mengetahui maksud etika. Okey, etika adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji satu set tanda aras moral standard atau tanda aras bagi moral standard of moral bagi satu komuniti. Ianya mengkaji bagaimana tanda aras ini diaplikasi dalam kehidupan seharian dan adakah tanda aras ini sesuai ataupun tidak sesuai. Dalam erti kata lain, etika adalah panduan bagaimana manusia ingin menjalankan pelbagai aspek kehidupan manusia seperti bersosial, beragama dan termasuklah cara berniaga. Kebiasaannya, apabila set moral diikuti, maka ia dianggap amalan beretika. Tetapi, sekiranya tidak, maka ia tidak dianggap sebagai amalan beretika. Baik, seterusnya adalah maksud etika perniagaan. Etika perniagaan membawa maksud satu set moral yang mengkaji sama ada perbuatan itu betul atau salah, yang mana ia menjerumus kepada kegunaan dan aplikasi di dalam organisasi sesebuah perniagaan, iaitu mengenai pengorganisasian dan gelagatnya. Etika perniagaan ini juga merujuk kepada etika profesional yang merujuk kepada prinsip etika dan moral yang wujud di dalam sesebuah perniagaan. Etika perniagaan ini merangkumi kesemua aspek perniagaan daripada aspek individu sehinggalah ke seluruh organisasi. Selain itu juga, etika perniagaan ini juga mengkaji satu standard set moral dan bagaimana ianya diaplikasikan ke dalam sistem dan organisasi juga bagaimana masyarakat moden yang menghasilkan barang atau perkhidmatan dan mengagihkannya serta gelagat individu yang bekerja di dalam organisasi berkenaan. Dalam erti kata lain, etika perniagaan ini adalah bagaimana ianya diamalkan, bukan sahaja mengkaji set moral dan norma, tetapi ianya juga merangkumi bagaimana set moral itu diamalkan ke dalam institusi, organisasi dan aktiviti dan juga ia digelar sebagai perniagaan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang amalan yang beretika dan tidak beretika dalam perniagaan. Okey, amalan beretika membawa maksud suatu amalan yang mengikuti dengan kesesuaian set moral yang diterima umum seperti norma budaya, ajaran agama dan juga sebagainya. Etika juga memberi panduan kepada individu untuk mengetahui perbuatan yang betul ataupun yang salah. Di dalam perniagaan,
Setiap tingkah laku organisasi dan individu di dalam organisasi mencerminkan sama ada perniagaan berkenaan beretika ataupun tidak. Etika perniagaan amatlah penting dan perlu diamalkan kerana ianya memperlihatkan sejauh mana kualiti sesebuah perniagaan tersebut. Antara amalan perniagaan yang beretika, yang pertama adalah menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Yang kedua, memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menjalankan perniagaan mengikut undang-undang negara seperti mana yang telah ditetapkan. Yang keempat, menghormati budaya atau norma masyarakat di mana perniagaan beroperasi. Yang kelima, menjalankan perniagaan yang memberi kualiti terbaik kepada pelanggan. Antara amalan perniagaan yang tidak beretika, yang pertama adalah menjalankan perniagaan secara salah dari segi undang-undang negara, memberikan layanan yang buruk kepada pelanggan, tidak menghormati sensitiviti masyarakat di mana perniagaan beroperasi, kurang mengambil berat mengenai kualiti perkhidmatan kepada pelanggan seperti menipu, tidak menjaga kebersihan dan juga sebagainya. Dan yang kelima adalah bersekongkol dalam menjalankan aktiviti yang salah di sisi undang-undang seperti menyorok barang, menyeludup dan menggunakan barang tiruan. Okey, berikut adalah contoh perniagaan yang tidak beretika. Dr. Nur Hisham berkata notifikasi produk berkenaan sudah dibatalkan dan ia tidak lagi dibenarkan dijual di Malaysia. Nama produk ialah Sifu Kunyit Night Cream. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihatkan orang ramai berhenti membeli dan menggunakan 3 produk kosmetik dikesan mengandungi racun berjadual yang boleh memudaratkan kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 3 produk berkenaan iaitu Sifu Kunyit Day Cream, Sifu Kunyit Night Cream dan JJ Skincare Glow White Night Cream dikesan mengandungi hydroquinone, tretinoin, betamethasone, valerate dan mercury. Susulan itu beliau berkata notifikasi produk berkenaan sudah dibatalkan dan ia tidak lagi dibenarkan dijual di Malaysia. Di sini jelas bahawa produk tersebut tidak jujur dalam perniagaan mereka. Selain itu, mereka juga telah melanggar etika perniagaan di mana mereka tidak mematuhi undang-undang negara, terutamanya dalam menghasilkan sesuatu produk. Oleh sebab itu, kerajaan telah menjatuhkan hukuman bagi mengharamkan produk tersebut dipasarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan terangkan tentang etika perniagaan menurut Islam. Apa itu yang dimaksudkan etika perniagaan menurut Islam? Etika menurut Islam ialah etika difahami sebagai akhlak, adab atau falsafah yang mempunyai matlamat untuk moral manusia. Yang kedua adalah perniagaan adalah aktiviti mulia di sisi Islam, iaitu ibadahlah kan, kalau perniagaan boleh dikatakan dalam ibadah dan dapat membantu individu, masyarakat dan negara. Dengan kita berniaga adalah kita dapat menaikkan ekonomi untuk negara dan membantu memajukan lagi negara kita. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah 200 ayat 275 dan bermaksud dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Apa itu kepentingan dalam perniagaan? Dan yang pertama, Islam mengiktirafkan fitrah manusia yang kehendak mengumpulkan harta. Antara cara yang baik, yang terbaik adalah melalui perniagaan. Dengan fitrah inilah manusia dapat dengan melalui perniagaan. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 198 iaitu bermaksud tidak ada dosa bagi kamu mencari kurnia, iaitu rezeki hasil perniagaan dan dari Tuhanmu.
nak menyatakan kat sini pun Allah menggalakkan kita untuk berniaga, kerana berniaga ni lah dapat membantu kita menaikkan negara. Lepas tu, perniagaan ini juga bukan sahaja diperlukan oleh individu, malahan oleh masyarakat dan negara. Inilah kerana kemampuan dan tenaga manusia adalah terhad, sedangkan keperluan mereka ada pelbagai-bagai. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, perniagaan dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang ahli perniaga yang berjaya, kerana Rasulullah datang dari Bani Hashim, kaum Quraisy, dan telah dipelihara oleh Abu Talib, iaitu bapa saudaranya yang merupakan seorang saudagar Arab yang terkaya. Baiklah, baginda telah dibawa berniaga pada ketika berusia 12 tahun lagi Nabi berniaga, dan di usia semuda itu baginda telah menunjukkan minat yang tinggi yang sanggup menghadapi cabaran dalam perniagaan. Dan ketika Nabi berusia 20 tahun, baginda telah menjalankan perdagangan sama ada secara kongsi ataupun menggunakan modal orang lain, iaitu bersama Siti Khadijah atau secara berseorangan. Keuntungan selalu menyelebihi baginda apabila baginda menjalankan perniagaan, kerana baginda sentiasa mengamalkan sifat sabar, amanah, jujur dan al-alami, iaitu Rasulullah SAW sentiasa sabar dalam perniagaannya. Baiklah, kelebihan baginda ini juga menemukan baginda dengan isterinya, iaitu Siti Khadijah, kerana perwatakan Nabi dalam itu menyebabkan Siti Khadijah tertarik dengan Rasulullah SAW. Baiklah, baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah jenis mata pencarian yang paling baik? Maka baginda menjawab, asal usaha sendiri setiap perniagaan yang bersih, iaitu bersih daripada tipu daya dan khianat. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah pun muncul sebagai golongan pedagang yang berkemahiran dan menguasai jalan perdagangan dunia seperti Eropah, China, India, Parsi dan Afrika. Selepas kedatangan Islam, Mekah menjadi pusat ibadat yang terpenting di semenanjung Arab, dan orang Arab mengambil peluang ini untuk menjalankan perdagangan di musim haji. Dan keamanan dan keselamatan sebagai pusat ibadah juga telah menarik pedagang lain untuk berniaga di situ. Inilah sekaligus menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan. Kita pergi ke slide-nya. Okey, kesimpulan etika perniagaan dalam Islam adalah, yang pertama adalah konsep etika perniagaan dalam Islam lebih terkenal dengan akhlak, kerana dengan akhlaklah kita mampu menarik peniaga lain untuk berniaga dengan kita, menjadi rakan kongsi. Dalam perniagaan, etika atau akhlak sangatlah diperlukan dalam segala amalan, sehingga apapun yang dilakukan akan tetapi memberi kesan positif terhadap perniagaan. Jika amalan buruk yang dilakukan, maka juga akan memberi kesan negatif pada perniagaan yang dilakukan oleh perniaga. Baiklah, amalan dan prinsip-prinsip etika perniagaan haruslah berpandukan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dalam ajaran Islam, kerana Al-Quran dan hadis inilah membawa kita jalan yang lurus. Perniaga haruslah benar-benar memahami etika perniagaan dan hukum syarak, riba dalam perniagaan dan sebagainya. Baiklah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah garis panduan penganut agama Kristian dalam urusan perniagaan. Dari aspek perniagaan, penggunaan dan perdagangan, agama Kristian menekankan sikap murah hati dan ihsan ke arah kehidupan yang baik di akhirat kelak. Kebanyakan perbadanan dan organisasi amat aktif dalam kegiatan kebajikan dan menyalurkan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada golongan yang memerlukan. Ini selaras dengan ajaran Yesus Kristus yang menyarankan supaya manusia menyayangi antara satu sama lain. Menurut ajaran agama Kristian, prinsip yang utama dalam sebarang kegiatan perniagaan
adalah menjaga maruah dan kehidupan manusia, walaupun ini mungkin akan menjejaskan keuntungan yang diperoleh. Garis panduan perniagaan mengikut etika dalam agama Kristen, pemberatan yang ada jumlah penuh, yakni kuantiti dan kualiti, harus diberi dalam setiap urusan perniagaan. Pekerja harus bekerja keras sebagai tanda berterima kasih atas gaji yang diterima. Kejujuran seseorang itu perlu dalam berurusan dengan pelanggan, pekerja, majikan, rakan sekerja, masyarakat, hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan. Pekerja seharusnya lebih mementingkan pelanggan atau pihak lain supaya dapat memenuhi kewajiban mereka kepada Tuhan keuntungan. Setiap organisasi harus bertimbang rasa dalam menentukan objektif keuntungan mereka dengan mengambil kira aspek keadilan. Tanggungjawab pribadi, kita harus bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan kita. Kita tidak patut menyalahkan orang lain apabila kita bersalah, dan kita tidak patut melakukan sesuatu yang sememangnya salah. Setiap individu atau perniagaan, kita patut berusaha untuk melakukan yang sebaik mungkin. Tuhan meminta kita supaya melayan orang lain seperti mana kita ingin dilayan. Pekerja juga harus menjalankan tugas mereka dengan mengambil kira aspek moral dan etika, kerana ini akan menghasilkan organisasi perniagaan yang beretika. Kesimpulannya, konsep ilmu perniagaan yang bersumberkan daripada Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW telah terbukti membawa baginda dan juga para sahabat kepada suatu kejayaan perniagaan. Konsep usahawan berjaya ini memiliki objektif perniagaan tidak hanya untuk memperolehi keuntungan dan kemaslahatan masyarakat, namun ianya juga bertujuan untuk memperolehi kejayaan dunia dan akhirat. Serta tujuan yang paling utama ialah untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga terdapat prinsip-prinsip asas perniagaan yang sesuai syariah, antaranya asas tauhid, asas kejujuran, asas keadilan sosial, asas kebebasan, asas tanggungjawab, asas kebenaran, asas keseimbangan dan juga asas tolong-menolong. Menurut ajaran agama Kristian, prinsip yang utama dalam sebarang kegiatan perniagaan adalah dengan menjaga maruah dan kehidupan manusia, walaupun ini mungkin akan menjejaskan keuntungan yang diperolehi. Keseluruhannya, perbandingan di antara kedua-dua agama iaitu agama Islam dan juga agama Kristian, kedua-duanya amat menitik beratkan konsep amanah dan juga konsep kejujuran. Jika seseorang itu tidak amanah dan jujur, maka dia bukanlah seorang yang beretika.